Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan bukti negara Brunei Darussalam selamanya bersuluh dengan Al-Quran dan agama ialah dengan menghayati Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam yang sudah menjadi darah daging orang-orang Brunei. Ini kerana tegas baginda Al-Quran dan Islam adalah cahaya yang mampu untuk menerangi segalanya. Bertitah pada majlis musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi malam tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan tidaklah memadai usaha sebagai salah satu sebab untuk memperolehi apa yang dihajati cuma bersifat duniawi semata-mata, malah selaku umat berakidah juga dituntut untuk mengimbanginya dengan usaha-usaha yang bersifat ukhrawi. Salah satu usaha bersifat ukhrawi itu ialah dengan mendampingi Al-Quran. Mendampingi Al-Quran bererti membaca dan beramal dengan ajaran-ajarannya. Ini adalah satu usaha yang dijamin dapat meraih keselamatan sebagaimana tafsir ayat 16 surah Al-Maidah bahawa dengan Al-Quran itu Allah akan tunjukkan jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada sesiapa saja yang mematuhi apa-apa jua yang diradainya. Dan dengannya juga Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman yang terang menderang. Demikian dengan izinnya dia menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya bertitah umat Islam di negara Brunei Darussalam tidak pernah meminggirkan Al-Quran dan ajaran agama sejak berkurun lamanya. Malah kita selamanya bersuluh dengan Al-Quran dan agama sehingga datanglah petunjuk Allah kepada kita untuk memartabatkan agama Islam sebagai agama resmi negara. Ini adalah bukti bahawa menghayati Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam itu sudah menjadi darah daging kita, orang-orang Brunei. Mengapakah ini menjadi kemestian bagi kita? Kerana Al-Quran dan Islam adalah cahaya yang mampu untuk menerangi segalanya, termasuk mampu untuk melindungi kita dan negara daripada anasir-anasir perosak. Sama ada anasir itu nampak maupun tidak nampak. Contoh anasir yang tidak nampak ialah seperti musuh dalam selimut dan makhluk dari kalangan jin dan syaitan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga mengingatkan menang dalam musabaqah bukanlah matlamat utama tetapi memperdengarkan bacaan yang baik adalah lebih mustahak untuk diberikan perhatian. Mengenai tema musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan pada tahun ini bertemankan Al-Quran sepanjang zaman, baginda bertitah ia memang sangat bertepatan. Bagaimanapun baginda menyarankan pihak yang mencipta tema akan dapat menghurai dan memahamkannya kepada umum untuk dihayati, bukan setakat mengungkapkannya di atas kertas sahaja. Maksud berteman dengan Al-Quran itu tidak lain dari menjadikannya sebagai pendamping untuk dibawa ke mana saja, dibaca dan diamalkan pengajarannya. Sehingga dengan itu, insya-Allah, dapatlah kita menunggu
keberkatan dan syafaat daripadanya. Jika ini berlaku, maka barulah dapat dianggap sebagai tercapai maksud berdamping dengan Al-Quran itu. Kemuncak Majlis Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan ialah pengurnian hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurnian hadiah-hadiah. Majlis berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi musabaqah. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bulkiah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai tema musabaqah tahun ini, bertemankan Al-Quran sepanjang zaman. Berdamping dengan Al-Quran itu membuka peluang untuk beroleh keberkatan duniawi dan ukhrawi, iaitu berkat membacanya dan berkat mendengar ayat-ayatnya dibacakan, seterusnya berkat mengambil ingatan pengajaran daripada kandungannya. Mengambil pengajaran daripada Al-Quran itu adalah sangat mustahak. Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengerusi Jemaah Hakim, semasa menyembahkan pengumuman keputusan musabaqah, persembahan bacaan para peserta pada tahun ini secara umum berada pada tahap yang amat baik. Yang Mulia Dayangku Fauziah Nadira binti Pengiran Haji Jofri. Johan Qari ialah Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah. Johan Qariah pula Dayangku Fauziah Nadira binti Pengiran Haji Jofri. Majlis juga diserikan dengan persembahan khas oleh Al-Hafiz dan Al-Hafizah Jemputan Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman Agus Fian dan Nur Syahwa Syahila Muhammad Sabhan, kedua-duanya insan istimewa dari Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Johan Qari menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Qari Awang Muhammad bin Ali menerima RM5,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya di tempat ketiga menerima RM3,000,
hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM700, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sementara Johan Koreah menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, pakej menunaikan fardu haji bagi Johan kali pertama, akaun tekad haji berjumlah RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Koreah Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran menerima RM5,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Di tempat ketiga, Dayang Siti Zahrina binti Haji Abdul Wahab menerima RM3,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM700, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada hakim-hakim dan Al-Hafiz dan Al-Hafizah jemputan musabaqah. Doa selamat dipimpin oleh Mufti Kerajaan. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Penganjuran musabaqah yang bermula sejak lebih 6 dekad lalu sebagai usaha menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir melalui kaedah penguasaan dan penghayatan bacaan Al-Quran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Dan Tuan Yang Terutama Pham Minh Thinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan juga Kerajaan serta Rakyat Republik Sosialis Vietnam sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam yang ke-77 tahun. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes dalam kategori 5 sementara 3 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 192 kes sembuh kemarin.
Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 83.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 58.2%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 77.4%. Ketua Keluarga Mangsa kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di Kampung Pasai menerima bantuan kewangan Kerajaan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bantuan adalah melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan diharap dapat meringankan kesusahan yang dialami keluarga mangsa untuk meneruskan kehidupan seharian. Majlis berlangsung di bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Beberapa acara sukan bakal dipertandingkan dalam kejohanan Piala Chancellor 2022. Universiti Teknologi Brunei UTB hos pelancaran piala tersebut petang kemarin. Piala Chancellor tersebut adalah atas perkenan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa dan Dr. Awang Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Kejohanan tersebut bertujuan memberi motivasi kepada pembangunan sukan dan pertandingan antara universiti tempatan dan institusi pendidikan tinggi. Kejohanan Piala Chancellor dibukakan bagi semua pelajar dan ahli institusi pendidikan tinggi di negara ini. Dua orang lelaki warga negara tempatan maut terlibat dengan satu insiden kemalangan jalan raya yang berlaku di kawasan Lebuh Raya, Katok, Hala Kebribi. Pasukan polis Diraja Brunei menerima panggilan kecemasan tersebut kemarin sekitar pukul 3.27 petang mengenai kemalangan melibatkan dua buah kenderaan. Hasil daripada siasatan awal, 6 mangsa kemalangan, 2 daripadanya meninggal dunia akibat impak rempuhan kenderaan dan penghadang jalan. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bagi rawatan dan siasatan lanjut. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan telah mengeluarkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCEA, AS dan O-Level dan International General Certificate of Secondary Education IGCSE sesi Mei Jun 2022. Bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCEA level, 80% daripada 110 calon mendapat sekurang-kurangnya 1 A-level dan 44.55% calon mendapat sekurang-kurangnya 2 A-level. Jumlah calon yang memperolehi sekurang-kurangnya 3 A-level meningkat iaitu 10.12% bagi peringkat nasional dan 30.95% bagi peringkat sekolah. Dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE AS level, 95.49% daripada 1,462 calon mencapai sekurang-kurangnya 1 AS level. Calon yang mendapat sekurang-kurangnya 2 AS level di peringkat nasional adalah 84.34% dan pencapaian calon sekolah adalah 84.40%. Jumlah calon yang memperolehi sekurang-kurangnya 3 AS level 73.53% bagi peringkat nasional dan 73.54% bagi peringkat sekolah. Bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE O-Level dan IGCSE daripada 1,087 calon,
21.48% calon peringkat sekolah mendapat sekurang-kurangnya 4 kredit O-level, 5.52% mendapat sekurang-kurangnya 5 kredit O-level dan 0.35% mendapat sekurang-kurangnya 8 kredit O-level. Slip keputusan boleh diambil di sekolah masing-masing, manakala calon-calon persendirian dikehendaki mengambil slip keputusan di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat. Calon-calon yang berhasrat menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCEA AS O-Level dan IGCSE bulan Oktober-November 2022 bolehlah membuat pendaftaran sebagai calon late entry dengan dikenakan bayaran late entry fee bagi setiap mata pelajaran yang diambil. Tarikh tutup pendaftaran dan bagi calon yang mendaftar di sekolah hendaklah merujuk kepada guru yang berkenaan di sekolah masing-masing. Borang dan maklumat pendaftaran bagi calon persendirian boleh diperolehi di Jabatan Peperiksaan dan tarikh tutup bagi pendaftaran adalah pada hari Khamis 8 September 2022.